أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama dan kita dapat bersama-sama untuk menyambung pengajian dan mudzakarah kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas matan risalah Al-Bajuri ataupun Risalatul Tauhid Imam Al-Bajuri, yang diberi nama kitabnya sebagai Tijan Ad-Darari rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid darain, amin. Baik, pada sesi yang lepas kita dah selesai, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sifat al-wujud, iaitu sifatun nafsiyatun. Sifat nafsiyah seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, bahawasanya dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai sifat nafsiyah. Ada satu sahaja sifat nafsiyah, iaitu sifatul wujud. Kemudian yang kedua adalah sifatun salbiyah. Sifat salbiyah, iaitu dalalah kepada semua sifat itu adalah salbi ataupun adami. Seperti baqa' bermakna adamul awal, adamul awwaliyah, al-qidam bermakna adamul awwaliyah, al-baqa' bermakna adamul akhiriyah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sifatun ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ataupun dikenali juga sebagai sifatun wujudiyatun. Nanti kita akan tafsirkan bila masuk ke dalam sifat tersebut, perbincangan terhadap sifat tersebut. Dan yang terakhir sekali, pembahagian yang keempat adalah sifatun ma'nawiyatun, iaitu sifat-sifat subutiyah, dan kita akan bincangkan bila masuk dalam perbahasan tersebut. Kita masih lagi dalam sifat yang pertama, sifatul wujud, dan kita dah bincang dari segi permasalahan, dari segi ta'rifnya, kemudian dari segi dalilnya. Cuma pada sesi yang lepas kita berhenti kepada penerangan yang dipanggil sebagai mustahilul aqli. Tapi kita baca secara ringkas sifat wujud, kemudian kita masuk kepada apa yang kita berhenti hari itu dalam perbahasan mustahilul aqli. Baik. Qala al-Imam Al-Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Baik, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Ini kalam al-Imam Al-Bajuri di dalam risalah tauhid. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud, maka wajib bagi Allah Ta'ala itu akan bersifat dengan sifat wujud al-dhati, wujud al-dhati. Dan kita sebutkan sebelum ini, wujud dhati iaitu wujudnya itu tidak perlu kepada muhdith, tidak perlu kepada mujib. Wujud dhati, wujud ataupun kita kata wajibul wujud. Alladzi la yaqbalul adam azalan wala abadan, yang tidak menerima tiada pada azali, iaitu pada yang tiada permulaannya, wala abadan, dan selama-lamanya. Maknanya tidak akan menerima tiada pada zaman yang ataupun ketika azali ataupun selama-lamanya, tidak menerima tiada. Itu yang dipanggil sebagai wujudud dhati, ataupun kita kata wajibul wujud. Sebab kita dah sebutkan pada sesi yang lepas, makna wajib adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ataupun ma la yaqbalul adam, yang tidak boleh menerima tiada. Baik. Alladzi la yaqbalul adam azalan wala abadan wa huwa. Baik, masuk kepada ta'rif sifat wujud, kemudian disebutkan oleh al-Imam Syekh Nawawi Bantani, wa huwa sifatun nafsiyatun ay thubutiyatun. Sifatun nafsiyah, kerana kita sebut sifat wujud adalah sifatun nafsiyah, kerana tidak menunjukkan kepada makna tambahan selain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Wa huwa sifatun nafsiyatun ay thubutiyatun yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzat duna ma'nan zaidin alaihi. Hanya menunjukkan kepada zat tanpa ada makna tambahan ke atasnya. Jadi sifat sebab itu dipanggil sebagai sifatun nafsiyatun tadullu ala dzat duna ma'nan zaidin alaihi. Kemudian, wa yakfil mukallafu ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Syekh Muhammad Nawawi Bantani menyebutkan cukup bagi seorang mukallaf itu mengenali bahawasanya ataupun mengetahui bahawasanya Allah itu wujud dengan wujud yang wajib. Makna wujud yang wajib apa? La yutasawwaru fil aqli adamuhu, tidak terbayang ataupun tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Maknanya apa? Mesti ada. Wajib bermakna mesti ada, tidak menerima tiada selama-lamanya. Azalan wala abadan. Wala yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu dhatihi aw ghairu dhatihi. Dan tidak wajib bagi seorang mukallaf itu selepas dia mengakui dan i'tiqad bahawasanya Allah itu wajibul wujud, Allah itu wujud dengan wujud yang wajib, wujud zati, maka cukup pada seorang mukallaf itu hanya beriman ataupun beriktikad pada perkara tersebut. Adapun pada masalah adakah wujud tersebut adalah ainul zat, iaitu diri zat tersebut, ataupun amrun zaidun ala zat, ataupun ghairu zatihi, itu adalah tidak wajib kepada mukallaf untuk mengetahuinya. Kenapa? Disebutkan di sini li'anna dzalika min ghawamidi ilmil kalam. Kerana itu adalah perbahasan yang agak rumit dan susah di dalam perbahasan ilmu kalam. Kerana itu kita sebutkan sebelum ini supaya kita ada tangga dalam memahami ilmu kalam dengan baik ataupun ilmu tauhid dengan baik, maka ikut kepada kita panggil peringkat kitab supaya kita faham. Satu perkara paling penting apabila kita masuk dalam perbahasan ilmu tauhid terutamanya, bila masuk dalam ilmu kalam terutamanya, maka perkara paling utama adalah tahdid mustalahat. Kita akan ada masalah apabila kita tidak memahami istilah yang digunakan pakai dalam kitab kalam ataupun kitab tauhid, maka kita akan menghadapi permasalahan dalam memahami perbahasan tersebut. Ini bukan menunjukkan bahawasanya ilmu tauhid itu bersifat eksklusif, tidak. Tetapi ilmu tauhid perlukan kepada disiplin. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain. Tetapi kita tekankan kerana kita sekarang tengah baca ilmu tauhid, maka saya tekankan setiap ilmu itu ada disiplinnya, begitu juga ilmu tauhid. Maka kena ikut peringkatnya. Dan setiap ilmu ada mustalahatnya, maka kena tahu dan tahdid mustalahat ilmu dengan baik. Kita tahu ta'arifnya. Lebih baik kalau kita tahu ta'arif tersebut pada kita panggil firaq Islamiyah yang ada, daripada Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi itu peringkat yang seterusnya bila kita masuk ke dalam level ataupun bila kita dah lepas permasalahan mubtadi', maknanya kita dah selesai tasawur masalah yang ada di dalam ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Kerana itu Syekh Nawawi kata tidak perlu untuk mengetahui perkara tersebut, iaitu masalah adakah wujud ainud dzat ataupun ghairud dzat. Masalah ini masalah min ghawamidi ilmil kalam, ikhtilaf kathira, ikhtilaf di kalangan para ulama. Boleh lihat dalam kitab-kitab yang detail perbincangannya di dalam permasalahan ilmu kalam, terutamanya kalau kita buka perbahasan umurul ammah, dibincangkan secara detail masalah al-wujud. Mabahisul wujud dijadikan satu mabahis mustaqil, satu perbahasan yang dipisahkan, dikhususkan perbahasan al-wujud. Baik, maka cukup seorang mukallaf itu tahu bahawasanya Allah itu wajibul wujud. Wa didduhu al-adam, lawannya adalah adam, maknanya sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala itu adalah al-adam. Lawan bagi sifat al-wujud. Wa dalilu ala dhalika ay wujudillahi ta'ala, dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala itu wujudu hadhil makhluqat, wujudnya makhluk-makhluk di atas muka bumi ini ataupun di atas alam ini. Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalili ala wujubi wujudihi ta'ala an taqul. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi datangkan susunan
dalil ataupun susunan burhan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Imam Bajuri datangkan secara ijmal. Kemudian ditafsilkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan menyusun kaedah ataupun menyusun dalil tersebut dengan kias ataupun kita panggil sebagai burhan. Apa yang disebutkan di sini? Antakul, baik. Al-alam minal arshi ilal farshi hadithun. Alam daripada arash sehinggalah kepada bumi ini semua adalah baharu. Maknanya keseluruhan atraful alam ataupun keseluruhan sudut alam ini adalah baharu yang di dalamnya, dan seluruh yang dipanggil sebagai alam itu adalah baharu. Ai maujudun ba'da adamin. Wujudnya itu, apa maksud hadis di sini? Al-wujud ba'dal adam. Tengok, ini adalah mustalahat. Al-hadis, yang kita kata al-hudus, di sini apa maksud hudus? Al-wujud ba'dal adam. Baik, ini mustalahat yang digunakan pakai oleh mutakallimin. Kerana itu saya pernah sebut sebelum ini. Apabila kita jumpa perbahasan hudus juga di dalam kitab-kitab falasifah, maknanya akan berbeza. Kerana itu perlu kepada tahdid mustalahat. Sebab kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan hadis di sisi mutakallimin. Di sisi mutakallimin, al-hadis ataupun al-hudus bermakna al-mawjud ba'dal adam ataupun al-wujud ba'dal adam. Wujudnya itu selepas tiada ataupun didahului oleh tiada. Itu adalah sughra, muqaddimah sughra. Kerana kias yang digunakan pakai adalah kias istisna, kias iqtirani. Kemudian kubranya apa? Wa kullu hadithin lahu sani'un wajibul wujud. Dan setiap yang baharu itu padanya pencipta yang bersifat wajib wujud. Yang wujudnya mesti ada, mesti mesti menerima ada, tidak mungkin menerima tiada. Sebab itu dikatakan wa kullu hadisin lahu sani'un wajibul wujud. Setiap yang baharu itu perlu kepada pencipta yang wajibul wujud. Fal alam lahu sani'un. Maka alam ini ada penciptanya. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil bahawasanya wujudnya Allah Ta'ala kerana wujudnya makhluk ini. Kerana makhluk kesemuanya bersifat dengan sifat mungkin ataupun bersifat dengan sifat jaiz. Boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Bila kita kata jaiz, maknanya apa? Yaqbalul wujud wal adam. Boleh terima ada dan boleh terima tiada. Kalau kita kata mungkin, maknanya apa? Yastawi tarafai al-wujud wal adam. Sama kalau kita timbang kalau kita bayangkan wujud dan adam itu adalah timbangan, maka dia seperti timbangan yang belum ada pemberat. Maka dia sama, antara kiri dan kanan sama. Maka itu gambaran makna mungkin. Maknanya apa? Tiada tarjih ataupun tiada pemberat. Tiada yang lebih berat daripada yang lain. Ataupun tiada wujud. Ataupun kita kata mesti ada yang kita panggil yang mengadakan ataupun yang mentiadakan. Kalau dibiarkan begitu sahaja, maka kekal dia bersifat boleh terima wujud dan boleh terima adam. Baik. Thumma kaunus sani'i huwa Allah Ta'ala mustafadun min dalilil wahdaniyah. Kemudian pencipta itu adalah Allah Ta'ala, dapat diambil apabila kita bincang perbahasan dalil wahdaniyah. Nanti kita masuk ke dalam perbahasan dalil wahdaniyah. Kita ada wahdaniyatun fi dzat, fi sifat dengan fil af'al. Maka sabit bahawasanya sani'ul alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujud istahala alaihi dituhu. Maka kalaulah sudah wajib pencipta itu wajibul wujud, wujudnya itu bersifat dengan wajib, maka mustahillah ketiadaannya ataupun mustahillah lawan wujud, iaitu al-adam. Baik. Ketika mana kita bincangkan dalil ataupun burhan bagi wujudillahi ta'ala ataupun bagi sifatul wujud, kita bincangkan bahawasanya dalam dua muqaddimah. Yang pertama, al-alam minal arshi ilal farshi hadisun. Alam daripada arash sampailah keseluruhan sudut alam ini adalah baharu. Baik.
kita bincangkan itu adalah daruri ataupun nazari. Hari itu kita bincang daruri ke nazari. Dalil yang pertama, iaitu al-alam minal arshi ilal farshi hadisun. Kita kata itu dalilnya perlu kepada istidlal lagi. Sebab kita dah sebut sebelum ini, qiyas iqtirani ataupun qiyas, keseluruhan qiyas, syaratnya mesti berhenti kepada qadiyah daruriyah. Mesti berhenti kepada perkara-perkara badihi, perkara-perkara daruri, iaitu perkara-perkara yang tidak perlu kepada istidlal lagi. Kerana apa? Kalaulah perkara tersebut ataupun qadiyah muqaddimah qiyas kita perlu kepada istidlal lagi dan berterusan perkara tersebut, maka akan melazimi muhalul aqli, akan melazimi perkara-perkara yang mustahil aqli, iaitu daur ataupun tasalsul. Kalau kita kata qadiyah tersebut berterusan perlu kepada istidlal sampailah kepada la nihayah, maka membawa kepada tasalsul, dan tasalsul batil. Kalaulah kembali kepada salah satu daripada istidlal yang dibuat, qadiyah yang dibuat, maka dipanggil sebagai daur. Daur dan tasalsul kedua-duanya mustahil. Baik, jadi bila kita bincang qadiyah ataupun muqaddimah sughra yang pertama, al-alam minal arshi ilal farshi hadisun, maka kita kata qadiyah ini perlu kepada istidlal. Baik, apa istidlal dia? Kita kata al-alam minal arshi ilal farshi mutaghayyir. Alam daripada arash sampailah kepada bumi ini ataupun keseluruhan bumi ini, dunia ini adalah berubah-ubah. Kenapa kita kata berubah-ubah? Kerana boleh menerima perubahan. Kalau kita lihat alam ini menerima perubahan, ada hujan, ada ribut, ada petir, ada siang, ada malam, ada tsunami, ada sebagainya. Jadi adanya perubahan. Dan perubahan tersebut tidak boleh diingkari. Kenapa kita kata tak boleh diingkari? Kerana ianya daripada perkara-perkara yang dapat dicapai melalui panca indera, iaitu melalui penglihatan ataupun melalui sentuhan ataupun rasa. Kita tahu adanya perubahan pada alam ini ataupun pada dunia ini. Tidak boleh diingkari perkara tersebut kerana ianya dapat dicapai melalui panca indera. Dan mahsusat ataupun kita kata musyahadat, dengan syahadah, dengan musyahadah maknanya dengan kita lihat secara langsung tanpa ada perantaraan, maka perkara itu adalah daripada perkara-perkara daruri. Maka orang yang mengingkari perkara tersebut, maka akan membawa kepada yang kita sebut golongan-golongan sufastoiyun. Yang tiga. Yang pertama siapa? Golongan yang paling teruk sekali yang melawan. Sedang sudah dibentang padanya dalil dan dalil itu jelas tapi masih dilawan juga atau masih diingkari juga, itu golongan inadiyah, golongan yang menentang, inad. Yang kedua adalah golongan indiyah. Dia kata tak apalah kalau kamu rasa bagi kamu, dia kata pada kita lah, kita dah sebut dah, alam ini berubah kerana dengan kita nampak dan kita lihat perubahan yang berlaku pada alam. Tapi dia kata tak, bagi saya tak berubah, perkara itu bukan perubahan. Jadi itu golongan indiyah, tidak meyakini ataupun tidak mengakui setelah dibentangkan hujah, dan baginya itu kebenaran di sisi dia tanpa ada apa-apa timbangan. Maknanya bebas suka hati nak bagi. Kalau dia rasa benda tu baik ataupun benda tu betul, dia rasa betul, maka betul lah. Kalau dia rasa salah, maka salah lah. Sedangkan dunia ini, kita tahu bahawasanya kita sendiri pun diciptakan, diciptakan. Bukannya kita menciptakan sendiri. Bukannya kita cipta diri kita sendiri. Kita pun diciptakan. Maka setiap perkara itu ada manual ataupun ada nizamnya, ada sistemnya. Begitu juga hidup di dunia ini ada sistemnya. Maka orang yang menyangka bahawasanya semua benda di sisi dia, dia tidak sedar bahawasanya dia sendiri diciptakan. Dan setiap benda yang diciptakan, hatta manusia sendiri apabila mencipta sesuatu, perlu kepada sistem dan nizam. Kalau tak, rosak perkara tersebut ataupun benda yang diciptakan. Itu golongan kedua. Dan golongan yang terakhir sekali, golongan ketiga, golongan al-adriyah. Semua dia tak tahu. Bila kita kata, nampak tak perubahan pada alam ini? Ada siang, ada malam, ada ribut, ada taufan, ada hujan, ada kemarau. Kan perubahan tu, ada gempa bumi, ada perubahan tu. Dia kata, entah tak tahu? Itu golongan la adriyah. Golongan-golongan ini, kalau kita
berjumpa dengan mereka dan mereka kekal dalam keadaan itu dan tidak mahu untuk kita panggil mengakui kesilapan mereka, maka tinggalkan. Tidak perlu untuk berdepan dengan mereka. Kenapa? Kerana tidak ada penghujung nanti. Sama macam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kan. Dia kalau dia berdebat ataupun berhujah dengan orang yang alim, dia boleh menang ataupun dia boleh mengalahkan orang yang berdebat dengan dia, tapi tidak pada orang yang jahil. Kerana orang yang jahil, kalau dia keras dan dia tidak niat untuk belajar, maka dia akan terus dalam keadaan begitu dan dia merasakan dia sentiasa betul sahaja. Orang lain semua salah, dia sahaja yang betul. Ini golongan yang jahil. Baik. Kat mana kita? Al-alam mutaghayyirun. Alam daripada arash sampailah kepada bumi ini, keseluruhannya semua sudut alam ini baharu. Baik, itu dapat diidrak dengan panca indera ataupun dengan musyahadah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan ini perkara yang difahami dengan akal. Setiap perkara yang baharu itu adalah setiap perkara yang berubah-ubah itu adalah baharu. Jadi benda yang ada perubahan kita akan kata baru. Contoh orang tu tak pernah pakai jubah, tiba-tiba dia pakai jubah. Kita kata baru beli jubah baru ke? Kita akan sendiri automatik. Perkara tersebut dapat diidrak dengan akal. Perkara itu perkara yang daruri. Kullu mutaghayyirin hadis. Semua benda yang baharu, semua benda yang berubah-ubah itu adalah baru. Hatta kalau kita pada permasalahan, contohnya kalau kita duduk merantau lama, bila kita balik tengok, dulu kita keluar rumah kayu, balik rumah batu contoh, kita akan kata apa? Rumah baru. Kenapa kita kata rumah baru? Sebab ada perubahan. Jadi semua yang berubah-ubah itu baharu. Baik, selesai, kita berhentikan qadiyah ataupun muqaddimah surah kepada qadiyah ataupun kepada kita panggil pernyataan yang daruri ataupun qadiyah yang daruriyah. Maka selesai. Tidak akan melazimi daur ataupun tasalsul. Jadi kita nampak bahawasanya dalil yang paling jelas bahawasanya alam ini baharu adalah adanya perubahan. Adanya perubahan kepada alam ini. Baik. Jadi itu dilalah yang disebutkan ataupun kita kata istidlal daripada juzuk istidlal, iaitu muqaddimah surah bagi dalil wujudnya Allah Ta'ala. Baik, masuk kepada kubra. Apa yang disebut dalam kubra? Kullu hadisin lahu sani'un wajibul wujud. Setiap yang baharu itu adanya pencipta yang mana wajib wujudnya ataupun wujudnya wajib. Baik. Macam mana kita nak istidlalkan? Kita kata ini qadiyah nazariyah. Ini adalah qadiyah nazariyah. Maka bila qadiyah nazariyah, perlu berhentikan kepada perkara yang daruri ataupun perlu kepada isbat Allahumma salli Muhammad, isbat qadiyah tersebut adalah qadiyah yang sadiqah. Baik. Kita guna apa pada istidlal yang kedua ataupun pada juzuk yang kedua, iaitu kubra dalam istidlal wujudillahi ta'ala. Kita kata kita guna qiyas istithnai. Baik. Qiyas istisna'i, apa faedah kita gunakan qiyas istisna'i? Qiyas istisna'i sama juga kita perlu kepada apa? Kepada kita berhentikan sesuatu itu ataupun qadiyah itu kepada perkara yang daruri. Kalau ataupun kita kata perlu mengisbatkan betul ataupun salah qadiyah tersebut. Sebab qiyas istisna'i kita boleh gunakan sesuatu kita panggil istidlal dalam bentuk iftiradi, dalam bentuk andaian. Kalaulah, sebab itu kita kata kalau dalam qiyas istisna'i dia ada law ataupun in syartiyah ataupun law. Lau kana kaza kaza kaza, la kana kaza kaza kaza. Jadi itu kita kata kita boleh datangkan dalam bentuk iftirad. Baik. Kita gunakan apa? Kita gunakan tanaqud. Baik.
Kita sebut sebelum ini, apa makna tanakut? Ikhtilafu qadiyataini bil ijabi was salbi min haisu ayyakuna ataupun antakuna ahaduhuma sadiqah wal ukhra kadhibah. Ikhtilaf dua qadiyah. Pada apa? Pada ijab dan pada salb. Maknanya satu qadiyah mujabah, satu lagi salibah. Kemudian kita kata apa? Mesti melazimi satu betul, satu salah. Maknanya apa? Kalaulah qadiyah ini betul, maka lawannya salah. Kalaulah qadiyah ini salah, maka lawannya betul. Itu dipanggil sebagai tanaqud. Kerana itu tanaqud juga adalah bentuk istidlal. Salah satu bentuk istidlal. Kalau ingat lagi dalam perbahasan mantik, kita sebutkan tanaqud ini sebagai istidlal mubashir. Istidlal mubashir. Adapun qiyas istidlal ghair mubashir. Apa makna istidlal mubashir? Istidlal secara langsung. Kalau kita tahu qadiyah ini betul, maka lawannya ataupun tanakudnya mesti salah. Kalau dia salah, maka tanakudnya mesti betul. Baik, jadi di sini kita gabungkan. Kita gabungkan dua perkara. Satu tanakud, satu lagi kita gunakan qiyas istisnai. Baik, tanakud bagaimana? Bila kita kata kullu hadisin lahu sani'un wajibul wujud. Baik, kita nak isbat apa? Sani' tersebut wajibul wujud. Baik, kita katakan apa? Kita kata lawan ataupun tanakud bagi pencipta adalah wajibul wujud. Sani' wajibul wujud adalah sani' jaizul wujud. Kerana perkara yang wujud sama ada wajib ataupun jaiz. Tidak ada yang ketiga. Sebab hukum akal dah sebut dah ada wajib, mustahil dan juga jaiz. Tidak ada yang keempat. Jadi, perkara yang menerima wujud hanyalah wajib dan juga jaiz. Baik. Kalaulah sani' itu tidak wajibul wujud. Dia bukan wajibul wujud. Maka dia adalah jaizul wujud. Baik. Sekarang ni, kita ambil tanakut bagi qadiyah yang kita nak istidlalkan. Kemudian kita bina qiyas istisnai. Baik. Saya tulislah bagi nampak sikit lah. Kita tulis juga. Baik. Ada masalah. Kullu hadisin lahu sani'un wajibun wujud. Setiap yang baharu itu perlu kepada pencipta dan pencipta itu mestilah wajibul wujud. Sekarang ni kita nak isbat di sini. Setiap yang baharu itu mesti ada pencipta, itu selesai. Ataupun mesti ada yang menciptakan. Sebab kalau tak, dia tak baharu, dia lama. Ataupun kalau tak, dia kita tidak panggil sebagai baharu. Baik, kita nak isbatkan lahu sani' wajibul wujud. Kita nak isbatkan bahawasanya pencipta itu mestilah wajibul wujud. Maka kita kata apa? Kita kata lau kana sani' al-alam jaizal wujud. Baik. Kita kata kalaulah, sekarang ni kita nak isbat ini. Jadi lawan ataupun tanakut bagi wajibul wujud adalah jaizul wujud. Baik. Lau kana sani'ul alam jaizul wujud. Ataupun kalau kita kata kalaulah sani' alam itu bukan wajibul wujud, maka dia adalah jaizul wujud. Baik. Kalaulah sani'ul alam itu jaizul wujud, maka lakana hadisan. Maka dia mestilah baharu. Sebab jaiz dia segala perkara yang jaiz ataupun segala perkara yang jawaz, maka dia mestilah baharu. Kenapa? Kerana jaiz menerima ada dan tiada. Maka dia perlu untuk ada yang mentarjihkan ataupun yang mengeluarkan daripada sama ada dia wujud ataupun dia adam. Maka kita kata kalaulah pencipta alam ini jaizul wujud, maka dia baharu. Kalau dia jaizul wujud, maka dia baharu. Baik. Dan kalau dia baharu, lau kana hadisan, kalaulah sani'ul alam itu hadisan, laftaqara ila muhdithin, maka akan berhajat ataupun bergantung kepada pencipta. Kerana setiap yang baharu itu la budda lahu min muhdis. Setiap benda yang baharu itu nak tak nak mesti ada yang mencipta.
Maka kalau sani'ul alam baharu, maka berhajat kepada muhdis. Baik. Kemudian muhdis dia pula. Kalaulah muhdis itu wajibul wujud, maka kita tahulah yang inilah sani'ul alam. Baik, kalau kita kata tak, muhdis itu pun adalah jaizul wujud, maka perlu kepada muhdis yang lain. Kemudian kita bincang muhdis tersebut pula. Kalaulah dia juga jaizul wujud, maka akan melazimi berhajat kepada muhdis yang lain. Maka akan melazimi dua perkara. Yang pertama dipanggil sebagai daur, dan yang kedua dipanggil sebagai tasalsul. Baik, kita berhenti kat sini hari itu dalam masalah daur dan juga tasalsul ataupun mustahil aqli. Baik, akan melazimi dua perkara ini, dan dua-dua ini adalah muhal. Maka kalaulah melazimi, kalaulah sani'ul alam itu jaizul wujud, akan melazimi perkara yang muhal, dan perkara yang muhal batil. Maka kalau terbatal sani'ul alam itu jaizul wujud, maka sabitlah lawan bagi qadiyah itu, iaitu sani'ul alam wajibul wujud. Ini yang kita panggil sebagai qiyas khulfi. Iaitu kita buat apa qiyas khulfi ni apa? Kita isbatkan butlan tanakut bagi qadiyah tersebut. Sesuatu qadiyah. Kita isbatkan butlan tanakut bagi sesuatu qadiyah, maka tersabitlah betul qadiyah tersebut. Kita tak bina dalil bahawasanya Allah ataupun sani'ul alam wajibul wujud. Tak. Kita nafikan ataupun kita batalkan sani'ul alam jaizul wujud. Maka kalau terbatal yang ini, maka tersabit yang ini. Sebab apa? Sebab keduanya adalah tanakut. Tanakut ikhtilafu qadiyataini bil ijabi was salbi min haitsu ayalzama ahaduhuma an takuna sadiqah wal ukhra kadhibah. Satu betul mesti satu salah. Baik. Jadi kalaulah kita berterusan mengatakan sani'ul alam adalah jaizul wujud, maka akan melazimi perlu kepada muhdis, perlu kepada pencipta. Dan kalau berterusan perlu kepada pencipta, akan melazimi dua perkara. Kalaulah pencipta itu kembali kepada yang pertama, maka dipanggil sebagai daur. Kalaulah berterusan ila ma la nihayah, maka dipanggil sebagai tasalsul. Dan kedua-duanya iaitu daur dan tasalsul adalah muhal. Maka sabitlah bahawasanya alam ini ataupun alam ini ada pencipta, dan penciptanya bersifat dengan sifat yang wajibul wujud. Maka ini adalah dalil bahawasanya alam Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wujud, dan wujudnya itu adalah wajib. La yaqbalul adam ataupun la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Baik. Bila kita bincang melazimi dua perkara, daur dan tasalsul ini dipanggil sebagai mustahilul aqli. Dipanggil sebagai mustahilul aqli. Baik. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Nuqtatul Ajlan menerangkan perkara-perkara yang membawa kepada mustahil itu ada 4. Yang pertama dipanggil sebagai ad-daur. Yang kedua dipanggil sebagai at-tasalsul. Yang ketiga dipanggil sebagai ijtima'u an-naqidaini. Dan yang keempat dipanggil sebagai at-tarjih bidunil murajjih ataupun at-tarjih min ghairi murajjih. Jadi 4 perkara ini dipanggil sebagai mustahilul aqli, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Luqtatul Ajlan, yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari juga. Disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Baik. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari, ataupun kalau kita lihat dalam masalah muhalul aqli, dalam masalah mustahilul aqli, banyak. Mustahilul aqli sangat-sangat banyak. Lebih ataupun sampai kepada 40 perkara-perkara, qawaid-qawaid yang mustahilul aqli. Perkara-perkara yang membawa kepada mustahil akal. Contohnya qalbul haqa'iq, berubahnya hakikat sesuatu perkara, itu adalah mustahil aqli. Kerana apa? Kerana kesemua perkara hakikatnya mestilah thabitah. Hakikatnya mestilah tetap, tidak berubah. Kalau kita kata dia insan, maka dia insan, tidak berubah.
hakikatnya kepada perkara yang lain. Kalau kita kata ini zat wajibul wujud, maka tak berubah kepada jaizul wujud. Maka sama juga kalau kita lihat, kalaulah kita kata sani'ul alam jaizul wujud, maka akan berlaku apa? Akan berlaku qalbul haqaiq juga. Tapi dihimpunkan daripada keseluruhan mustahilul aqli, ringkaskan ataupun kita kata kesemua mustahilul aqli kembali kepada 4 perkara ini, iaitu daur, tasalsul, ijtima'un naqidaini dan juga at-tarjih bidunil murajjih. Baik, saya kira satu-satu. Baik, disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Luqtatul Ajlan, Musail Aqli semua sekali ada 4. Yang pertama adalah ad-daur. Kita duduk kat sini. Yang pertama ad-daur. Yang kedua at-tasalsul. Yang ketiga ijtima'u an-naqidaini. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah at-tarjih biduni al-murajjih. Baik, ini 4 mustahilul aqli. Baik, kita bincang yang pertama, daur. Secara umum dahulu, kemudian kita akan terangkan satu persatu daripada 2 jenis ataupun daripada aksam ataupun kisim yang ada dalam permasalahan daur. Daur ni kalau kita kata apa? Daur ni pusing. Dawaran, maknanya pusingan. Ataupun kita kata kalau dalam bahasa Arab tu, kalau kita kata bulatan-bulatan tu, kita kata dauran. Jadi daur ni maknanya pusingan. Maknanya tidak ada penghujung, pusing. Dia berpusing. Baik, daur terbahagi kepada 2. Daur yang qasimu ila qismain. Yang pertama dipanggil sebagai daur ma'i. Dan yang kedua dipanggil sebagai daur sabqi. Baik, kita nak tahu dulu yang pertama, daur ma'i. Apa yang dimaksudkan dengan daur ma'i? Daur ma'i adalah tawaqquf, ta'aqqul. Tawaqquf ta'aqqulil awal ala ta'aqqulil thani wal aks. Apa makna dia? Atau wabil aks. Itulah sebaliknya lah, maknanya tawaqquf ta'aqqulil awal ala thani wa thani ala al-awwal, iaitu sifat ataupun berhentinya kita untuk memikirkan yang pertama kerana berhajat kepada kita memikirkan yang kedua. Begitu juga kalau kita nak memikirkan yang kedua, berhajat kepada kita memikirkan yang pertama. Baik, apa contohnya? Contohnya adalah ta'aqqul makna al-ubuwah. Ta'aqqul makna al-ubuwah ala makna al-bunuwah. Yalah. Al-bunuwah wabil aks. Iaitu kita nak memikirkan makna seseorang atau makna kebapaan. Maknanya dia adalah bapa. Perlu kepada kita memikirkan dia ada anak. Kerana kalau dia tidak ada anak, dia tidak disifatkan atau tidak dinisbahkan dengan bapa, dengan kebapaan. Maka perlu untuk kita gambarkan ubuwah, dalam masa yang sama perlu hadirkan bunuwah. Begitu juga kalau kita nak isbatkan ubuwah, nak isbatkan bunuwah, iaitu anak, maka perlu untuk kita datangkan ataupun kita ta'akul makna ubuwah. Kerana apa? Anak daripada bapa. Jadi perlu kepada saling bergantung ataupun saling berhajat satu sama yang lain.
Jadi kita kata apa? Kalau kita nak ta'akul, kita nak gambarkan ataupun kita nak fikir zat ab ataupun diri bapa, maka perlu untuk kita datangkan juga anak, zat anak. Kenapa? Kerana tidak dinisbahkan ataupun tidak dinamakan bapa kalau tidak ada anak. Dan tidak dinamakan anak kalau tidak ada bapa. Maka begitu. Ini kita kata sebagai daurun ma'i. Daur ma'i. Dan daur ma'i ini satu-satunya yang tidak mustahil. Maknanya apa? Yajuz. Boleh, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita kata al-ubuwah dan bunuwah adalah amrun idhafi. Daripada perkara-perkara idhafi. Perkara-perkara dalam bentuk nisbah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ataupun kita katakan apa? Kita katakan perkara-perkara yang wujudnya dekat akal. Al-ubuwah dan bunuwah adalah idhafiyat. Dan idhafiyat wujudnya adalah pada akal sahaja. Amrun i'tibari sahaja. Bukan amrun wujudi fil kharij. Tidak. Yang wujud dekat kharij adalah afrad dia. Kalaulah Ali nama bapa dia, yang wujud adalah Ali. Kalau anaknya nama Ahmad, maka yang wujud adalah Ahmad. Tapi al-ubuwah dan al-bunuwah tu berlaku dekat akal. Wujudnya dekat akal. Dan gambaran kita nak ataupun kita nak gambarkan ayah, perlu kepada kita gambarkan anak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nak gambarkan anak, perlu kepada gambarkan ayah. Dan kisim ini laisa mustahilan. Laisa mustahilan. Tidak mustahil. Kenapa tak mustahil? Kenapa tidak mustahil? Kerana dia adalah daripada al-umur al-idhafiyah. Daripada perkara-perkara idhafiyah. Dan perkara-perkara idhafiyah adalah umur i'tibariyah. Wujudnya dekat akal sahaja. Maka yajuz daur ma'i. Jadi daur ma'i tidak mustahil. Daur ma'i tidak mustahil. Baik. Ini yang pertama. Selesai. Kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua dipanggil sebagai daur sabqi. Ini yang kedua. Yang kedua adalah daur sabqi. Yang kedua adalah daur sabqi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan daur sabqi? Daur sabqi adalah tawaqquf asy-syai' ala ma yatawaqqafu alaihi. Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaihi. Maknanya apa? Maknanya untuk kita isbatkan wujud sesuatu perkara, perlu untuk maksudnya tidak dapat digambarkan ataupun berhajat kepada kita gambarkan sesuatu yang lain dalam masa yang sama. Untuk menggambarkan sesuatu yang lain itu berhajat kepada sesuatu yang pertama. Baik, kita tulis dalam bentuk ayat, kita kata apa? Tawaqquf wujud, tawaqqufu wujudi syai'in, berhentinya wujud akan sesuatu perkara itu, ala wujudi syai'in, ala wujudi syai'in, ala wujudi syai'in akhar. Tawaqqufu wujudi syai'in ala wujudi syai'in akhar. Wa qad tawaqqafa hadha asy-syai' al-akhar alaihi. Baik. Apa maksud dia? Kita kata yang dimaksudkan dengan daur sabqi adalah berhentinya untuk kita gambarkan wujud sesuatu perkara itu kepada wujud sesuatu yang lain. Dalam masa yang sama, sesuatu yang lain itu juga untuk kita gambarkan wujudnya perlu kepada kita gambarkan sesuatu yang pertama. Jadi ini contohnya ada dua. Contoh kalau kita letak simbol.
Kita nak gambarkan A, kita nak gambarkan wujud A, perlu kepada kita gambarkan wujud B. Dalam masa yang sama, nak gambarkan wujud B, perlu kepada kita gambarkan wujud A. Jadi berlaku apa? Daur di situ. Kenapa? Kerana kita nak gambarkan A, kena gambarkan B dulu. Tapi nak gambarkan B, kena berhajat juga untuk menggambarkan A. Maka berlaku dekat situ daur. Maknanya apa? Nak gambarkan yang ni, tapi dalam masa yang sama kena gambarkan yang lagi satu. Baik. Nak gambarkan lagi satu, tapi kena gambarkan benda yang pertama dulu. Jadi kat situ berlaku daur. Contohnya apa? Contohnya kita kata A jadikan B. Maka B wujud disebabkan oleh A. B wujud disebabkan oleh A. Dalam masa yang sama, B adalah penyebab kepada wujudnya A. Kita kata A wujudkan B dan B wujudkan A. Jadi berlaku daur. Sebab apa? Sebab kita nak gambarkan wujudnya A, perlu kita gambarkan wujud B sebab B pencipta. Tapi nak gambarkan wujudnya B, kena gambarkan wujudnya A sebab A pencipta B. Maka berlaku daur. Baik, daur sabqi ini terbahagi kepada dua. Ini dah selesai. Jadi penerangan saja kepada makna yang atas. Baik, daur sabqi ini terbahagi kepada dua. Daur sabqi. Yang pertama dipanggil sebagai musarrah dan yang kedua dipanggil sebagai mudmar. Yang pertama adalah musarrah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan daur sabqi musarrah? Makana tawaqquf fihi bimartabatin ataupun kita kata biwasitatin wahidah. Contohnya apa? Contohnya kita kata Zaid menjadikan Amru dan Amru menjadikan Zaid. Jadi wujudnya Zaid dengan perantaraan Amru dan wujudnya Amru dengan perantaraan Zaid. Maka antara keduanya itu bimartabatin. Ataupun kita kata apa? A wujudkan B. Dalam masa yang sama B mewujudkan A, menjadikan A. A jadikan B, B jadikan A. Maka dipanggil sebagai daur sabqi. Kenapa? Untuk kita gambarkan wujudnya A, perlu gambarkan B. Tapi dalam masa yang sama, nak gambarkan B, perlu kepada kita gambarkan A. Maka ini dipanggil sebagai daur sabqi musarrah. Kenapa musarrah? Kerana hanya secara soreh ataupun secara jelas kita nampak berlakunya daur pada kitaran ini. Kerana apa? Kerana antara yang pertama dan yang kedua itu tidak ada perantaraan. Bidunil wasitah ataupun biwasitatin wahidatin. Baik. Kenapa dipanggil sebagai musarrahan? Kerana lizuhuri tawaqquf fihi bimujarradin nazar. Kita nampak je, kita tahu, oh, A berhajat kepada B, B berhajat kepada A. Jadi kita nampak makna tawaqquf di situ. Maknanya tak boleh nak wujud A, kena ada B. Tapi B kena ada A. Maka di situ berlaku daur. Baik, itu yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua dipanggil sebagai mudmar. Iaitu apa? Makana tawakkufu fihi bimartabataini fa'aksar. Tawakkuf yang berlaku itu, tawakkuf wujud yang berlaku itu sama ada dua martabat ataupun lebih daripada dua. Baik. Yang ni dah Baik. Mudmar pula yang kedua. Pertama tadi baik, yang kedua adalah mudmar. Baik, mudmar makana at-tawaqquf fihi bimartabataini fa aktsar. Sama ada dua martabat ataupun lebih. Contohnya apa? Zaid jadikan Amru, Amru jadikan Bakar, Bakar jadikan Ali, Ali jadikan Ahmad, Ahmad jadikan Zaid semula. Maka dekat situ berlaku apa? Lebih daripada satu
martabat ataupun lebih daripada satu wasithah. Baik. Sebab itu kita kata makana tawaqquf fihi bi martabataini fa aksar. Contohnya apa? Kita kata A jadikan B. Kemudian B jadikan C. Kemudian C jadikan D. D jadikan E. E jadikan A balik. Jadi berlaku daur tak? Ya, berlaku. Tapi tidak soreh secara mudmar. Kenapa? Kerana nampak seperti tidak ada daur. Tapi bila kita berhenti pada yang terakhir, baru kita nampak daur. Tapi kalau kita kata A jadikan B, B jadikan C, berhenti, maka kita tak nampak daur. Tapi kalau kita sambung, C jadikan D, D jadikan E, E jadikan A balik, maka berlaku daur kat situ. Kerana itu dipanggil sebagai daur mudmar. Kenapa? Kalau kita tak habiskan pusingan, kita akan nampak macam tidak berlaku daur. Tapi kalau kita habiskan, kita akan nampak berlaku daur di situ. Baik, jadi ini dipanggil sebagai mudmar. Daur mudmar. Baik, kenapa dipanggil sebagai mudmar? Kerana tak nampak jelas sorehnya ada daur kalau kita tak sempurnakan bulatan tersebut. Maka dua pembahagian ini pada daur sabqi dengan dua pembahagian ataupun dua kisim ini, kedua-duanya mustahil. Ini yang masuk dalam mustahilul aqli yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarqashi dalam Luqtatul Ajlan. Itu yang dimaksudkan. Iaitu apa? Daur di situ maknanya apa? Daur sabqi, bukan daur ma'i. Kenapa? Daur ma'i yajuz, laisa mustahilan. Adapun daur sabqi mustahilul aqli. Baik, selesai. Kita nak bincang kenapa daur, ataupun kita kata kenapa daur sabqi mustahil. Kita nak bincang dalil kenapa daur sabqi mustahil. Kenapa kita panjangkan masalah ini? Sebab nanti dalam permasalahan sifat-sifat yang seterusnya, kita akan guna dalil yang sama. Kenapa? Kerana kebiasaannya, kenapa sesuatu istidlal itu ditolak? Kerana ia membawa kepada mustahil akli. Maka perlu untuk kita jelaskan dengan detail pada peringkat yang pertama atau peringkat yang awal. Kemudian nanti bila kita masuk dalam masalah yang seterusnya, sifat-sifat yang seterusnya, kita boleh dah faham makna daur, makna tasalsul yang biasanya datang dalam istidlal perkara-perkara yang berkait dengan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Baik, kita nak bincang. Disebutkan kenapa daur sabqi mustahil. Kenapa daur sabqi mustahil? Disebutkan kalaulah wujud sesuatu perkara itu berhajat kepada wujud yang lain, dan dalam masa yang sama wujud yang lain itu berhajat kepada yang pertama, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Baik, ijtima' naqidaini. Baik, apa makna ijtima' naqidaini? Berhimpun dua yang berlawanan. Baik, nanti kita akan terang bila kita masuk dalam ijtima'un naqidaini, kita akan nampak dengan lebih jelas yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan dengan ijtima' naqidaini. Baik, ijtima' naqidaini kita sebutkan sebelum ini dalam masalah taqabul. Ini juga antara masalah ataupun perbahasan di dalam ilmu mantik. Kita kata anwa'ut taqabul arba'ah. Jenis-jenis taqabul itu ada 4. Yang antaranya ataupun yang pertama adalah ijtima'u an-naqidaini. Berhimpun dua yang berlawanan. Baik, kita akan jumpa an-naqidaini dan kita akan jumpa diddan. Ada dua, naqidan dan juga diddan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ijtima'un naqidaini? Apa makna mutanaqidan? Dua yang berlawanan itu. Yang dimaksudkan dengan mutanaqidan adalah amran. Dua perkara, ahaduhuma wujudi wal ukhra ataupun wal akhar adami. Dua perkara, satu daripadanya bersifat wujud dan satu lagi bersifat adam, tiada. Mudah cerita, satu adalah mujabah, satu lagi salibah.
Maknanya kita datangkan dengan adatus salbi. Contoh dua perkara yang mutanaqidan apa? Kita kata insan, la insan. Jadi insan adalah amrun wujudi. La insan amrun adami. Sebab kita nafikan insan, la insan. Baik. Kemudian apa? Contohnya kita kata alam, la al-alam. Baik. Itu dipanggil sebagai mutanaqidan, dua yang berlawanan. Satu wujud, satu lagi adam. Satu wujudi, satu lagi adami. Baik. Kalaulah kita kata sesuatu, ataupun kita kata macam mana, untuk mengisbatkan wujud sesuatu perkara itu berhajat kepada perkara yang lain dalam masa yang sama, yang lain itu berhajat kepada perkara yang pertama, maka kalau berterusan begitu akan melazimi ijtima'un naqidaini. Kenapa kita kata ijtima'un naqidaini? Baik, tengok dekat sini betul-betul. Baik, kalau kita kata Zaidun aujada amran, Zaid menjadikan Amru. Baik, sekarang ni Zaid menjadikan Amru. Siapa muathir? Zaid. Zaid yang memberi kesan. Siapa athar? Amru. Okay, betul? Okay, nampak dah ni. Zaid adalah muathir dan Amru adalah athar. Akal terima bahawasanya muathir mesti mendahului athar. Al-muathir muqaddamun ataupun sabiqun alal athar. Muathir mestilah mendahului kesan. Yang memberi kesan perlulah mendahului kesan. Sebab apa? Sebab dia yang menghasilkan kesan tersebut. Maka dipanggil sebagai muathir. Kesan dipanggil sebagai athar. Contoh macam saya pergi ke padang pasir contohnya. Kalaulah saya tak pijak pasir tersebut, maka tidak akan ada kesan. Maka saya kena ada dulu sebelum saya pijak pasir, pijak padang pasir ataupun pijak kawasan berpasir sampai menghasilkan bekas telapak kaki. Maka itu dipanggil sebagai athar. Maka mesti secara akli al-mu'athiru muqaddamun wa sabiqun 'alal athar. Ya, dapat? Mu'athir mestilah mendahului asar. Baik. Kalau kita balik semula pada contoh. Zaidun aujada amran. Zaid menjadikan Amru. Dan Amru menjadikan Zaid. Baik. Ketika mana kita kata Zaid menjadikan Amru? Siapa ada dulu? Zaid ada dulu sebab Zaid mu'athir. Betul? Kita kata al-mu'athiru sabiqun wa muqaddamun 'alal athar. Maka Amru mestilah datang selepas Zaid sebab Amru adalah athar. Baik. Itu pada kita mengatakan Zaidun aujada amran. Baik. Wal amru aujada Zaidan. Amru menjadikan Zaid. Baik. Siapa yang ada dulu waktu ni? Amru kena ada dulu sebab Amru mu'athir. Dan Zaid mesti datang kemudian kerana Zaid athar. Baik. Apa yang dimaksudkan? Daur ini melazimi ijtima'un naqidaini, akan melazimi sesuatu itu muqaddamun wa mutaakhirun fi nafsin atau fi zamanin wahid. Sesuatu itu akan melazimi dia mendahului dan dia terkemudian dalam satu masa yang sama. Kenapa? Kerana itu kita panggil dia mutanaqidan, dua yang berlawanan. Kerana apa? Akan melazimi dia dahulu dan dia kemudian. Perkara tersebut mustahil kerana berhimpun dua yang berlawanan. Sesuatu yang dahulu kita tak kata dia terkemudian. Dan begitu sebaliknya, sesuatu yang terkemudian kita tidak kata dia dahulu. Maka kalau kita berterusan menghasilkan daur, maka akan melazimi sesuatu itu mendahului dan mengakhiri dalam satu masa yang sama. Kenapa? Kerana kita sebutkan al-mu'athir muqaddamun 'alal athar, sabiqun 'alal athar. Benda yang ataupun pencipta ataupun yang memberi bekas mestilah mendahului daripada bekas ataupun daripada kesan. Yang memberi kesan mestilah mendahului kesan tersebut.
Maka kalau kita kekal menyebutkan adanya daur, maka akan melazimi sesuatu itu muqaddamun wa mutaakhirun fi zamanin wahid, pada satu zaman yang sama. Maka ketika mana kita kata Zaidun aujada Amran wal Amru aujada Zaidan, maka Zaidun akan jadi mutaqaddim atau mutaqaddamun ala Amrin. Ketika mana? Ketika mana Zaid menciptakan Amru. Dan mutaakhir ala Amrin. Kenapa? Kerana Amru menciptakan Zaid. Maka akan melazimi ijtima'un naqidaini, iaitu ijtima'ul taqaddum wa ta'akhur fi nafsin ataupun fi waqtin wahidin, pada satu zaman yang sama. Dan itu adalah muhal, mustahil. Akal tak boleh terima perkara tersebut. Kenapa? Kerana tidak boleh sesuatu yang kita kata dahulu ataupun terdahulu adalah terkemudian dalam satu masa yang sama, dengan jihah yang sama, dengan segala bentuk kita sebut sebagai tanakut itulah. Kalau kita bincang dalam tanakut dulu, kita sebut syurutut tanakut sab'ah, syarat-syarat tanakut yang 7. Semuanya kembali kepada ittihadun nisbah. Semua kembali kepada ittihadun nisbah. Jadi itu yang dipanggil sebagai kenapa daur ini muhal ataupun mustahil. Kenapa? Kerana melazimi ijtima'un naqidaini, melazimi sesuatu yang berlawanan, yang mana perkara itu tidak boleh diterima oleh akal. Jadi sesuatu itu akan jadi apa? Mutaqaddam wala mutaqaddam. Mutaqaddim wala mutaqaddim. Sesuatu itu mutaakhir wala mutaakhir. Sedangkan kita kata mutaakhir la mutaakhir tak boleh bersatu dalam satu masa yang sama, kerana akan melazimi ijtima'u an-naqidain. Baik, selesai dalam masalah daur. Kita pergi mustahil akli yang kedua, iaitu tasalsul. Ada soalan ini? Ada? Tak ada? Okey. Masuk kepada masalah yang ataupun mustahil akli yang kedua, iaitu at-tasalsul. Sahabat, kita ambil masa sedikit dalam bincangkan mustahil akli, sebab nanti akan mudah untuk kita faham masalah-masalah yang seterusnya dalam sifat-sifat yang lain. Sebab dalilnya akan bawa kepada perkara mustahil akli ini, dan kita dah jelaskan dengan detail. Baik, yang kedua adalah at-tasalsul. Yang kedua adalah at-tasalsul. Baik, apa yang dimaksudkan dengan tasalsul? Tarattub umurin. Tarattub umurin ghairi mutanahiyah. Susunan sesuatu perkara yang tiada pengakhirannya fil mustaqbal. Saya tambahlah fil madhi, bukan fil mustaqbal, fil madhi. Tarattub, susunan sesuatu ataupun susunan beberapa perkara yang tiada pengakhirannya. Susunan beberapa perkara yang tidak ada pengakhirannya fil madhi, pada waktu yang lalu, pada yang lepas, pada sesuatu yang lepas. Apa yang dimaksudkan di sini? Ayusnidal mumkinu fi wujudihi ila mu'athirihi wa tastanidu tilkal al-'illah al-mu'athirah ila 'illatin ukhra mu'athirah. Ayusnida al-mumkin fi wujudihi ila illatin mu'athiratin, ila illatin mu'athiratin,
wa tastanidu tilka al-'illatul mu'aththiratu ila 'illatin ukhra mu'aththirah wa halumma jarra ila ma la nihayah fil madi. Baik, ini yang dimaksudkan dengan tasalsul. Baik, kita sebut. Kita kata sesuatu yang mungkin itu, bila kita kata sesuatu yang mungkin, maknanya apa? Perkara yang boleh terima ada dan tiada, selain daripada wajib dan mustahil. Maka perkara yang mungkin itu bersandar kepada wujudnya. Maknanya untuk mewujudkan perkara yang mungkin itu bersandar ataupun berhajat kepada satu illah ataupun satu perkara yang menjadi sebab kepada wujudnya perkara mungkin itu. Dan illah tersebut, sebab yang menjadikan, sebab yang mengadakan perkara yang mungkin itu bersandar kepada sebab yang menjadikan dirinya yang lain. Maknanya sebab yang lain. Dan sebab yang lain itu berterusan berhajat kepada sebab yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya berhajat kepada sebelumnya ila ma la nihayah fil madi. Sampailah kepada tiada pengakhiran pada yang lalu ataupun yang lepas. Kenapa kita kaitkan fil madi? Kerana tasalsul yang mustahil adalah tasalsul fil madi. Adapun tasalsul fil mustaqbal yajuz. Tasalsul pada perkara yang akan datang yutasawwaruhul aql. Boleh digambarkan akal. Akan tetapi tasalsul maknanya perkara yang tiada pengakhiran pada masa yang lampau, masa yang lalu adalah sesuatu yang mustahil. Kita akan bincangkan kenapa mustahil. Tapi ini yang dimaksudkan dengan tasalsul. Iaitu apa? Iaitu kita kata A dijadikan oleh B dan B dijadikan oleh C. C dijadikan oleh D. D dijadikan oleh E, berterusan ila ma la nihayah. Sampailah tak ada perakhiran. Sampai kepada tiada pengakhiran. Dengan syarat fil madi. Mesti ini syarat yang penting. Mestilah tasalsul berlaku fil madi, pada masa yang lepas, bukannya yang akan datang. Kenapa? Kerana yang akan datang yutasawwarul aqlu. Akal boleh gambarkan perkara tersebut. Baik, jadi dia kata apa? Dia kata sesuatu ataupun illah yang sebab yang menjadikan sesuatu perkara yang mungkin perlu kepada sebab yang lain, dan sebab yang lain juga perlu kepada sebab yang lain sebelumnya, dan sebab yang lain itu perlu kepada sebab yang lain sebelumnya, sampailah kepada la nihayata lahu, ataupun sampailah kepada tiada penghujungnya pada madi ataupun pada zaman yang lepas. Ini yang dipanggil sebagai tasalsul. Akal tak boleh terima. Kenapa akal tak boleh terima? Maka akan dibincangkan dalil butlanut tasalsul. Dalil kenapa tasalsul batil. Baik, dalil yang masyhur. Okey, ini dah selesai. Ada apa-apa? Syokir dia? Soalan? Tak ada? Okey. Dalil yang paling masyhur pada membatalkan tasalsul dipanggil sebagai burhanut tatbiq. Dipanggil sebagai burhanut tatbiq. Saya minta maaf kalau ia permasalahan yang agak rumit, tetapi kita kata apa sebelum ni, ini adalah persediaan untuk kita masuk dalam masalah di dalam ilmu tauhid. Memang agak susah, tapi kita akan jumpa banyak kali. Jadi bila kita dah faham pada peringkat yang pertama, maka mudah nanti kita nak jelaskan pada peringkat yang seterusnya. Dan kita dah faham dah apa yang dimaksudkan dengan daur, apa yang mustahil pada dia, apa yang jaiz ataupun yajuz pada dia. Kemudian kita tahu dah permasalahan tasalsul, dan kita tahu dalil kenapa batilnya tasalsul, dan tadi kita dah bincang kenapa batilnya burhan, kenapa batilnya daur. Sekarang ni kita nak masuk kepada istidlal butlan tasalsul. Kenapa tasalsul batil? Baik. Maka burhan yang ataupun dalil yang masyhur dipanggil sebagai burhanut tatbiq.
Burhan tatbiq. Baik. Apa surah ataupun gambaran burhanut tatbiq di sini? Baik. Kita andaikan ada dua rantaian. Ada dua rantaian. Kita gambarkan ada dua rantaian. Rantaian yang pertama kita andaikan daripada zaman sekarang sampailah kepada la nihayata lahu. Kita gambarkan dan andaikan sebab kita kata ini iftiradi. Min babil iftirad, ia adalah andaian sahaja. Kita gambarkan satu rantaian itu daripada zaman sekarang sampailah kepada la nihayata lah. Sampai kepada yang tiada permulaan seperti yang didakwa inilah dalam tasalsul. Kemudian kita ambil rantaian yang kedua, rantai yang kedua kita mulakan daripada mana-mana zaman yang lepas. Contohnya saya nak mula daripada zaman kalau dalam kitab kalam masyhurnya dia kata apa? Daripada zaman tufan, daripada zaman taufannya Sayyidina Nuh alaihi salam sampailah kepada la nihayah. Jadi silsilah pertama ataupun kita kata rantai yang pertama dipanggil sebagai silsilah al-aniyah. Maknanya rantaian daripada zaman sekarang. Silsilah yang kedua dipanggil sebagai silsilah at-tufaniyah. Rantaian tufaniyah. Kenapa panggil tufan? Kerana kita mulakan zaman tu daripada zaman Sayyidina Nuh. Taufan Sayyidina Nuh alaihi salam. Baik. Kemudian apa yang perlu dibuat? Kita kata dia rantaian. Bila kita sebut rantaian, dia macam ni lah. Macam ada, kita panggil habbah ni. Ada, apa kita panggil? Biji-biji. Kalau kita kata rantai tu kan ada biji-biji dia tu kan. Macam ni lah, macam tasbih ni. Jadi, kita buat apa? Sekarang ni kita tatbik. Nutabik. Afrod ataupun satu apa nama? Kita panggil apa? Satu biji yang ada pada silsilah aniyah kita sesuaikan dengan satu yang ada pada silsilah tufaniyah. Saya lukislah bagi nampak sikit. Kita katakan sebelum ni ini burhan tatbiq. Baik, macam mana? Ada dua rantaian. Ini rantaian yang pertama. Ini mala nihayah. Ini adalah zaman ataupun silsilah. Kita kata ni adalah silsilah al-aniyah. Maknanya daripada zaman sekarang. Ataupun kita kata ni A. Kita kata ni A. Kan ada habbah-habbah dia ataupun kita kata biji-biji dia. Sampailah kepada la nihayah. Baik. Ini yang sekarang. Kita ambil satu zaman yang lain, kita mulakan dan sampai juga kepada ma la nihayah. Sampai kepada ma la nihayah juga. Sama juga kita ambil habbah-habbah tu sampailah kepada ma la nihayah. Baik, sekarang ni kita dah ada dua silsilah. Ini dipanggil sebagai silsilah at-tufaniyah. Tak syarat pun tufan ni, tapi mana-mana zaman kita ambil. Tak apa. Baik, ataupun kita kata ni B. Jadi kita ada A dan B. Kemudian disebut apa? Kita tatbikkan, kita sesuaikan. Biji yang pertama pada silsilah A dengan biji yang kedua pada silsilah B. Kita samakan. Sampailah habis. Baik. Sampai sini faham? Dia agak payah sikit tapi insya-Allah boleh faham. Baik, ni dah selesai. Okay. Kita dah tatbik satu persatu sampailah mala nihayah. Sekarang ni disebut apa? Sekarang ni kita kata selepas daripada kita tatbik satu habbah yang ada pada silsilah A dengan satu habbah yang ada pada silsilah B dan seterusnya, sampailah kepada pengakhirannya, dia tak akan berhenti ataupun tidak akan la yakhlu, tidak kosong, melainkan melazimi dua perkara. Selepas daripada kita tatbik tu akan melazimi dua perkara. Yang pertama sama ada an yatasa waya. Dua-dua ni sama bilangannya. Itu yang pertama. Ataupun kita kata itu adalah ihtimal yang pertama. Kelaziman yang pertama. Baik, kelaziman yang kedua ayyatafa wata.
dua-dua berbeza. Okay. Sama ada dua-dua sama bilangannya ataupun dua-dua beza pada bilangannya. Baik. Kalaulah kita sebutkan, okey, selepas kita tatbik, takkan kita kata melazimi sama ada dua perkara. Ayyatasawaya, iaitu dua silsilah itu sama bilangannya, ataupun ayyatafawata, ataupun berbeza. Kalaulah kita ambil ihtimal yang pertama, iaitu ayyatasawaya, maka akan melazimi apa? Akan lazima al-musawah baina az-zaid wan naqis. Akan melazimi apa? Kesamaan pada sesuatu yang bertambah dengan sesuatu yang kurang. Baik. Kalau kita lihat pada silsilah, mana yang lebih pada afrodnya ataupun mana yang bertambah afrodnya? Yang bertambah afrodnya confirm silsilah al-aniyah, sebab dia lebih daripada silsilah at-tufaniyah. Tapi kalau kita kata selepas daripada kita tatbik setiap silsilah itu akan melazimi sama bilangan yang pertama dan kedua, maka akan melazimi musawah bainaz zaid ataupun melazimi musawatu zaid lin naqis. Ini lagi tepat. Musawatu az-zaid lin naqis. Akan melazimi samanya perkara yang bertambah kepada yang kurang. Maka perkara itu mustahil akli, akal tak diterima. Hatta budak kecil pun tak boleh terima. Betul? Kalau kita kata apa? Contohnya, ada 10 gula-gula ataupun 10 biji gula-gula. Kemudian budak budaklah, kanak-kanak nak juga gula-gula tu. Dan kita kata tak apa, kita bagi sama rata. Kemudian kita bagi dia 4, kita dapat 6. Dia akan kata sama rata tak? Tak. Sebab kita akan lebih. Kita dapat 6 dan dia kurang, ada 4 saja. Budak-budak pun boleh faham bahawasanya perkara yang bertambah dan berkurang tak boleh sama. Sebab kita dah sebut dah, ini bertambah sedikit daripada ini, mestilah tidak sama. Dapat tak? Baik, itu ihtimal yang pertama, ayyatasawaya. Baik, kalaulah ayyatafawata, kalaulah ia berbeza. Baik, kalaulah ia berbeza. Disebutkan dalam kitab wa in tafawata wantahat an-naqisah. Kalaulah dia itu berbeza, maka kita kata apa? Yang akan berhenti dulu apa? Pada kiraan tu yang akan berhenti dulu apa? Silsilah A ke B? B, sebab B naqis. Dapat? Baik, wa idzan tahat an-naqisah wa kanat tafawud bainahuma bimiqdarin mutanahi. Maka ketika mana dia berhenti pada kiraan, iaitu pada silsilah tufaniyah, silsilah B, maka kita kata apa? Perbezaan yang berlaku antara keduanya itu dengan kadar mutanahi, dengan kadar yang berakhir. Sebab dia habis dulu kan? Okay, kita ada contoh, ni saya bagi ihtimal. Kita ada 100 batu dengan kita ada 50 batu. Mana yang habis kira dulu? 50. Kan? Maka berakhirnya 50 batu itu dengan kadar mutanahi, dengan kadar yang berakhir. Maknanya dia boleh berakhir. Baik. Dah payah sampai situ? Sebab apa? Sebab dia daripada kita panggil apa? Sampailah kita panggil apa? Tufaniyah itu sampailah kepada malanihayah tu, kan? Dia ada perbezaan dengan silsilah yang pertama, iaitu daripada aniyah sampailah kepada malanihayah. Kemudian disebut apa? Wattafawud bil mutanahi. Perbezaan dengan sesuatu yang ada pengakhiran. Melazimi tanahi, akan melazimi adanya pengakhiran. Fala tasalsula, maka tidak akan ada tasalsul. Saya ulang lagi sekali. Yang kedua ni agak rumit sedikit. Wa in tafawata, kalaulah dia berbeza. Wantahat an-naqisah, dan berakhir yang naqis, iaitu silsilah tufaniyah, silsilah yang kedua.
Wa kana tafawut bainahuma bimiqdarin mutanahi. Perbezaan yang berlaku tu dengan kadar berakhir satu benda tu. Kan tadi kita katakan, contoh saya bagi ada 100 batu dengan 50 batu. Yang habis kira dulu apa? 50 batu. Lepas kita tatbik satu persatu. Daripada yang 100 dengan yang 50 batu, kita ambil satu daripada 100, satu daripada 50 dan seterusnya sampai habis. Yang habis dulu apa? Yang 50. Dan dia berakhir dengan kadar yang mutanahi. Kadar yang ada pengakhiran. Baik. Wattafawud bil mutanahi, dan perbezaan dengan sesuatu yang berakhir melazimi pengakhiran. Maka akan ada pengakhiran. Maka tidak ada tasalsul. La yalzamu at-tasalsul. Maka tasalsul tak wujud. Sebab tasalsul apa? Tarattub umur ila ma la nihayah. Sampailah kepada tiada pengakhiran. Tapi bila kita buat burhan tatbik dan silsilah itu berbeza yang pertama dan yang kedua, melazimi adanya perbezaan pada sesuatu yang melazimi adanya perbezaan, dan perbezaan itu dengan kadar pengakhiran. Maksudnya berakhir benda tu. Maka perkara yang berakhir akan melazimi pengakhiran. Maka tidak ada tasalsul. Dapat? Jadi itu yang dipanggil sebagai burhanut tatbik. Dapat? Ada satu lagi burhan, tapi kita fahamkan yang ini dulu. Burhanut tatbik. Sebab banyak diguna pakai dan ini dalil yang kuat dalam masalah Allahumma salli Muhammad, dalam masalah tasalsul. Kemudian ada i'tirad, ada permasalahan. Pada burhan ini ataupun pada permasalahan tasalsul, akan ada orang mengatakan, kalaulah kita kata bilangan ataupun nombor, al-adad, banyak macam mana sekalipun dia tidak akan berakhir. Banyak macam mana sekalipun dia tidak akan berakhir. Sebab apa? Bawalah datang satu nombor yang paling besar sekali dekat atas muka bumi ni. Contohlah kita letak 1, kemudian kosong tu, contoh ni saya bagi contoh. Contohlah kosong tu kita letak berapa? 1 juta. Contoh ni saya bagi contoh. 1 dan 000 tu ada 1 juta. Baik. Kalau kita tambah 1, keluar tak angka baru? Ataupun keluar tak nombor yang baru? 1 dengan 000 sejuta, kita tambah 1, keluar tak nilai yang baru? Keluar nilai yang baru. Maka tidak akan ada pengakhir. You tasawwur akal tak? You tasawwur akal. Jadi kenapa? Rosaklah burhan tatbik. Sebab apa? Sebab pada nombor boleh berterusan sampailah tiada pengakhiran. Baik, kita sebut tadi apa? Kita kata yang kita bincang bukanlah al-adad, tapi kita bincang al-ma'dud. Dan al-ma'dud perkara yang masuk kepada wujud. Dan ini kaedah penting, boleh tulis sama-sama. Ma dakhala fil wujud mutanahi. Segala perkara yang masuk pada daerah wujud, maka dia akan berakhir. Illa wajib al-wujud. Kecuali wajib berwujud lah. Tapi ni kita bincang al-ma'dud. Al-ma'dud mutanahi, mahmakan. Bila dia masuk pada dairatul wujud, maka dia mutanahi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibincang adalah tasalsul fil madi, bukan tasalsul fil mustaqbal. Dan kita sebutkan tadi, tasalsul fil mustaqbal yajuz wa yutasawwarul aqil. Tasalsul pada perkara yang akan datang, perkara masa depan, yajuz, boleh, dan digambarkan akal. Akan tetapi perkara yang telah lalu mesti ada pengakhiran. Mesti. Kalau tidak ada pengakhiran, maka seperti mana yang kita sebutkan pada burhan tatbik, akan melazimi sama ada. Ini pun kita kata ijtima'un naqidaini. Bila kita kata zaid dengan naqis sama, maka akan melazimi apa? Zaid adalah naqis dan naqis adalah zaid. Maka melazimi ijtima'u an-naqidaini. Kalau dia tafawud, kalau dia berbeza, akan melazimi ijtima'un naqidaini juga. Iaitu apa? Fi nihayah wa laysa fi nihayah. Maksudnya at-tanahi wala tanahi. Berakhir dengan tidak berakhir. Maka berlaku ijtima'u an-naqidaini. Baik, ini yang dipanggil sebagai burhan tatbik dalam masalah tasalsul.
Ada satu lagi burhan dipanggil sebagai burhan tadayuf, tapi tak apa, kita cukup dulu dengan burhan tatbiq. Baik, ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Masuk yang seterusnya, ini selesai. Saya harap fahamlah burhan tatbiq. Sebab burhan tatbiq ni antara kita panggil benda yang selalu didatangkan dalam masalah ilmu kalam bila bincangkan at-tasalsul. Baik. Masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah ijtima'u an-naqidaini. Ijtima'u an-naqidaini. Baik, yang dimaksudkan dengan an-naqidaini adalah al-mutaqabbalat. Dalam masalah ilmu dalam antara mabahas yang dibincangkan dalam ilmu mantiq adalah dipanggil sebagai at-taqabul. At-taqabul ada 4. Yang pertama adalah ijtima'u an-naqidaini ataupun al-mutanaqidan. Taqabul yang pertama adalah mutanaqidan. Jadi yang pertama ijtima'u an-naqidaini. Apa yang dimaksudkan dengan, kalau kita bagi mudah begini, yang dimaksudkan dengan ijtima'u an-naqidaini adalah mutaqabil. Maka taqabul kesemuanya ada 4. Yang pertama al-mutanaqidan. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan al-mutanaqidan? Amrani. Ahaduhuma wujudi wal ukhra adami. Ataupun kita kata ahaduhuma ijabi wal ukhra salbi. La yajtami'an wa la yartafi'an. Tak boleh berhimpun keduanya serentak dan tidak boleh terangkat keduanya serentak ataupun ternafi keduanya serentak. Contohnya apa? Kita kata insan, la insan. Baik. Kalaulah sesuatu itu insan, maka dia ternafi yang dia bukan insan. Ternafi yang dia bukan insan. Dapat? Kalau kita kata Zaidun insan, maka dia bukan la insan. Selesai. Tapi kalau kita kata dia bukan insan, maka automatik dia masuk pada la insan. Betul? Saya ulang balik. Kalau kita kata sesuatu itu insan, maka automatik kita nafikan dia la insan. Dan kalau kita isbatkan ini bukan insan, maka kita kata apa? Dia adalah la insan. Dapat? Okay, baik. Sebab apa, kenapa kita kata la yajtami'ani wa la yartafi'an? Tak boleh kita kata sesuatu itu insan, bukan insan dan bukan juga bukan insan. Maka dekat situ tidak boleh. Kenapa? Kerana mutanaqidan mesti salah satu tersabit. Ingat lagi tanakut satu mesti ada, satu mesti betul, satu mesti salah. Tak boleh dua-dua betul, tak boleh dua-dua salah. Dapat? Okay, baik. Ini contoh insan la insan. Zaidun la Zaid. Dan seterusnya lah. Wajib la wajib. Macam contoh tadi lah. Wajibul wujud kan. Kita kata wajib dengan la wajib. Wajib la wajib. Dan seterusnya. Baik. Yang kedua adalah ad-diddan. Ad-diddan. Baik. Apa yang dimasukkan dengan diddan? Amron wujudiyani. Dua perkara yang wujud. Dua-dua wujud. La yajtami'an wa qad yartafi'an. Dua perkara, kedua-duanya wujudi. Tidak boleh berhimpun, tapi boleh dua-dua ternafi. Contohnya apa? Contohnya al-bayad dengan as-sawad. Warna putih dengan warna hitam. Boleh tak putih dan hitam dalam masa yang sama? Tak boleh. Boleh tak dia bukan putih dan bukan hitam? Boleh.
Jadi la yajtami'an wa qad yartafi'an. Tapi boleh kita nafikan kedua-duanya dalam satu masa yang sama. Itu dipanggil sebagai ad-diddan. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, adalah al-adam wal malakah. Al-adam wal malakah. Apa yang dimaksudkan dengan al-adam wal malakah? Amrani ahaduhuma wujudi wal ukhra adami. Wa dhalika al-adami min sya'nihi ayyujad. Min sya'nihi ayyujad. Boleh baca tak? Saya boleh tulis. Boleh? Min sya'nihi ay an tujada fihi. Min sya'nihi an tujada fihi. Baik. Al-adam wal malakah. Ini taqabul yang ketiga. Taqabul al-adam wal malakah. Apa dia? Amran, dua benda. Satu wujudi, satu lagi adami. Macam sama macam mutanaqidun, kita kata ada beza sedikit. Beza daripada apa? Yang adam itu, yang kita kata dia adami, pada asal dirinya, asal penciptaannya boleh menerima wujudi, tapi tidak terima pada keadaan itu, keadaan tertentu. Contohnya apa? Contoh al-basar wal-ama. Al-basar dengan al-ama. Baik. Apa maksud al-basar? Al-basar maknanya melihat. Apa makna al-ama? Adamul basar, tidak boleh melihat. Jadi satu wujudi, satu lagi adami. Baik. Pada orang yang buta, orang yang tidak boleh melihat, baik, dirinya ataupun zatnya, penciptaannya, jenisnya boleh terima melihat ataupun tidak? Boleh terima melihat. Berbeza dengan mutanaqidun. Kalau kita kata insan, la insan. Baik. La insan tu boleh terima insan tak? Boleh tak? Okey, saya ulang balik. Bagi nampak. Okey. Insan dengan la insan. Antara la insan apa contohnya? Faras. Kuda contohnya. Okey, baik. Antara insan dengan la insan. Perkara yang ada pada la insan, pada hakikatnya boleh terima tak insan? Boleh terima makna insan tak? Tak boleh lah. Faras tak boleh terima makna insan. Faham tak? Baik. Kita tengok adam wal malakah. Basar dengan ama. Basar dengan ama. Ama maknanya apa? Adamul basar. Baik. Melihat adalah sifat yang asal bagi makhluk atau bagi manusia. Kita ambil insan dulu. Bagi insan. Baik. Ketika mana buta, pada dirinya boleh terima melihat ataupun tidak? Bolehlah. Sebab apa? Sebab dia insan. Beza tak dengan mutanaqidun? Nampak tak beza dia? Kalau mutanaqidun, diri yang adami itu memang tak boleh terima yang wujudi. Tapi kalau adam wal malakah, diri yang adami itu boleh terima wujudi, tapi tak terima waktu tu. Kenapa? Kerana salbi. Sebab tu kalau ingat lagi dalam masalah luzum, kita kata apa? Al-luzumul basar wal ama yutasawwar fil aqli faqat. Hanya boleh digambarkan dekat akal saja. Sebab dekat realiti, buta adalah tidak melihat. Maka tidak berlaku talazum. Yang berlaku adalah terpisah. Tiada talazum, tiada kelaziman di antara melihat dan buta. Tapi dekat akal, melihat dan buta ada kelaziman. Kerana orang yang buta min sya'nihi ayyakuna basiran. Nampak tak? Beza dengan naqidun ataupun mutanaqidun. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah taqabul al-mutadayifan. Yang keempat adalah al-mutadayifan. Al-mutadayifan apa dia? Amran i'tibariyan. Amran i'tibariyan la yutasawwaru ahaduhuma dunal akhar. La yutasawwaru ahaduhuma dunal akhar.
Iaitu apa? Dua perkara, dua-dua i'tibari. Perkara yang wujudkan dihin. Tak tergambar salah satu daripadanya tanpa yang lain. Contohnya apa? Al-ubuwah dengan al-bunuwah yang tadi kita sebut. Al-ubuwah dengan al-bunuwah. Kebapaan dengan keanakan. Baik. Boleh tak dia bapa dan dia anak pada satu masa yang sama dan pada jihah yang sama? Tak boleh. Contoh saya kata apa? Saya adalah bapa kepada Amru dan saya anak kepada Amru juga. Boleh tak? Dan Amru tu orang yang sama. Tak boleh. Sebab apa? Ijtima'u al-mutadhaifan. Jadi yang dimaksudkan dengan ijtima'un naqidaini adalah ijtima'u al-mutaqabalat al-arba'ah. Taqabul yang 4. Kesemuanya ternafi. Kenapa? Kerana melazimi perkara yang mustahil. Ataupun terbatal kerana keempat-empatnya mustahil. Ijtima'ul an-naqidaini ataupun ad-diddaini ataupun al-adam wal malakah ataupun al-mutadhaifaini, keempat-empatnya semua daripada mustahilul aql. Baik, dapat? Ada soalan? Tak ada. Yang seterusnya, yang terakhir sekali, yang keempat adalah at-tarjih min ghairi al-murajjih. At-tarjih min ghairi al-murajjih. Baik, ini dah selesai. Yang keempat, yang terakhir sekali adalah at-tarjih biduni al-murajjih. Baik, ini berlaku pada perkara yang mungkin. Baik. Sepakat semua orang yang berakal. Sepakat semua orang yang berakal dan juga semua ulama-ulama kalam bahawasanya ternafi berlakunya tarjih. Berlakunya kita kata apa nak terjemah tarjih? Baik, kita datangkan contoh. Kita katakan semua perkara yang mungkin pada zatnya, pada dirinya boleh terima ataupun sama pada sudut menerima wujud dan menerima tiada. Baik, perkara yang mungkin, al-mumkinat. Kita kata ma yastawi tarafain. Kalau kita ada dua timbangan, kan? Dia sama. Betul ke macam ni? Contohlah dia sama. Tak ada tarjih. Maknanya dua-dua sama. Baik. Ketika mana kita kata mungkinat, keadaannya begini, sama dua-dua. Tidak ada satu lebih dan satu kurang. Tak ada. Sebab apa? Sebab mungkin adalah perkara yang sama pada dirinya wujud dan juga adam. Bukan wujud dan adam dalam satu masa yang sama. Tak. Tapi pada zat mungkin tu dia menerima ada dan menerima tiada. Tetapi apa yang mengeluarkan dia daripada ada ataupun tiada? Mesti ada murajjih ataupun kita kata mu'athir, yang memberi kesan sama ada dia wujud ataupun dia adam. Kalau kita iktiraf ini wujud dan ini adam, jadi yastawi tarafain. Ketika mana kita nak kata apa? Kita nak kata wujud daripada adam. Kita nak kata ni wujud lebih ditarjihkan berbanding adam. Maka berhajat kepada apa? Kepada murajjih. Dengan isim fa'il, murajjih. Maknanya yang mentarjihkan wujud daripada adam ataupun adam daripada wujud. Ini adam, ini wujud. Sama juga perlu kepada murajjih. Baik. Ittifaq ataupun sepakat semua ulama-ulama kalam, hatta uqala sendiri pun, orang yang berakal akan mengatakan apa? Semua perkara yang mungkin itu mestilah, ataupun kita kata gini, terhalang berlakunya tarjih tanpa ada murajjih. Terhalang berlakunya berat pada timbangan tapi tidak ada pemberat. Contoh kan kalau timbang kan, kalau tak letak apa-apa sama kan, kiri dengan kanan. Tapi kalau ketika mana kita letak sesuatu dekat sebelah kanan, yang kanan akan lebih berat daripada yang kiri.
Tapi dengan syarat mesti ada benda atas tu, betul tak? Sama juga di sini. Ketika mana mungkin kita kata sama wujud dan adamnya, ketika dia wujud, maka perlu ada yang mentarjihkan, mengeluarkan dia daripada istiwa bainal wujud wal adam kepada wujud. Maka mesti ada perkara yang di luar daripada zat mungkin yang mentarjihkan. Mustahil berlaku pentarjihan tanpa ada sebarang yang mentarjihkan. Sama juga kita kiaskan, kalau timbang tu, kalau tak ada pemberat, mustahil salah satu daripada dua timbangan tu akan berat dengan yang lain. Mesti kalau dah ada pemberat, baru dia akan berlaku berat dengan kurang berat ataupun ringan. Tapi selagi mana tidak ada pemberat, selagi tu dia kekal sama. Tak ada beza. Faham tak? Okay, dapat. Itu dipanggil sebagai tarjih bila murajjih. Jadi disebutkan oleh para ulama, ittafaqa jami'u ulama'il kalam alam tina'i tarajjuhi ahadit tarafail mungkin bila murajjih. Mustahil berlaku tarjih tanpa ada murajjih. Kecuali golongan-golongan tabi'iyyin, golongan-golongan yang mempercayai tabi'ah ataupun yang beriman dengan tabi'ah, dengan nature, ataupun kita kata dengan bukan nature, kita kata apa, bentuk semula jadi. Semua benda bagi dia semula jadi dengan tabiat dia. Maknanya jadi disebabkan tabiat dia. Disebutkan ada sebahagian daripada golongan ahli tabi'ah, ahli tabi'iyyin yang mengatakan boleh berlaku tarjih tanpa ada murajjih. Antaranya yang disebut oleh falasifah Yunan sebelum itu disebut oleh Demokritus. Demokritus mengatakan bahawasanya boleh berlaku tarjih tanpa ada murajjih. Contohnya pada mereka mengatakan bahawasanya langit ini ataupun langit dan kita panggil apa, penciptaan ataupun kewujudan langit ini tercipta dengan sendirinya, dengan tabiatnya. Maka tidak ada murajjih, dia tercipta dengan sendirinya. Dan perkara itu secara daruri terbatal. Dan terbatalnya tarjih bidunil murajjih ataupun batal, ataupun kita kata termasuklah tarjih bidunil murajjih ini daripada musail aqli adalah perkara yang daruri, tak perlu kepada istidlal. Kenapa? Kerana butlanuhu daruriyun. Butlannya, batilnya itu secara daruri, tak perlu kepada istidlal. Sama juga dalam masalah daur contohnya. Al-Imam Ar-Razi mengatakan butlanud daur badi. Butlanud daur ni, ataupun kita kata daur itu terbatal secara daruri ataupun secara badihi. Maksudnya secara spontan orang semua boleh faham bahawasanya daur ini perkara yang mustahil. Maka selesailah kesemua empat mustahilul aqli. Yang pertama ad-daur, yang kedua at-tasalsul, yang ketiga ijtima'un naqidaini, dan yang keempat adalah apa? Yang bawah at-tarjih bidunil murajjih. Yang keempat at-tarjih bidunil murajjih. Kemudian disebutkan kesemua daripada empat ini semuanya balik kepada ijtima'un naqidaini. Jadi mustahil aqli yang paling kita kata ummahat sekali, yang paling besar sekali, yang paling kulli sekali adalah ijtima'u an-naqidain. Kerana apa? Kesemua perkara yang membawa kepada ijtima'u an-naqidaini adalah mustahilul aqli. Dan semua mustahil aqli yang ada dalam kitab-kitab dan juga ada dalam perbahasan-perbahasan, semuanya kembali kepada ijtima'u an-naqidaini. Contoh macam tadi daur kembali kepada ijtima'un naqidaini. Kenapa? Kerana melazimi sesuatu itu mutaqaddimun wala mutaqaddimun. Tasalsul sama juga, kerana melazimi sesuatu itu mutanahi wala mutanahi. Ataupun sesuatu itu zaid dan naqis dalam satu masa yang sama dan jihah yang sama. Tarjih bidunil murajjih sama juga melazimi ijtima'u an-naqidaini. Iaitu apa? At-tarjih dengan ataupun kita kata apa? At-tarjih dengan la tarjih contohnya. Jadi berlaku apa? Ijtima'u an-naqidaini. Cumanya pada tarjih bidunil murajjih kita sebut tadi butlanuhu daruriyun.
Yang faham dah dia terbatal. Mustahil orang boleh terima sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mentarjihkan dan sebagainya. Kerana itu, kita sebutkan, kalau kita baca di dalam kitab Almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubra Al-Yakiniyat, Al-Imam Al-Buti datangkan contoh dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk yang lebih, kita katakan lebih moden. Lebih moden dengan apa? Dengan dialog ataupun dengan soalan-soalan ihtimal yang mungkin akan ditanya oleh golongan-golongan yang mungkin tidak mempercayai Tuhan dan sebagainya, golongan etis dan sebagainya, mulhid dan sebagainya. Jadi kita kata kalau nak rujuk pada masalah itu, boleh tengok dalam kitab Kubra Al-Yaqiniyat karangan Syekh Al-Buti rahimahullah. Begitu juga dalam kitab-kitab Badi'uz Zaman Sa'id Nursi juga mendatangkan contoh-contoh ataupun mendatangkan istidlal di dalam ilmu kalam dan membumikan istidlal itu sampai kita boleh faham. Cuma pada dua kitab ini masalahnya pada bahasanya. Bahasanya agak tinggi sedikit. Jadi perlu kepada persiapan dan perlu kepada itqan di dalam bahasa Arab supaya kita dapat memahami maksud yang nak disampaikan di dalam kitab Kubrul Yakiniyat karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan juga dalam kitab-kitab Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'an. Baik, jadi itu sempat kita baca. Kita berhenti dulu. Esok insya-Allah kita masuk kepada sifat yang kedua, masalah sifat as-salbiyah, sifat-sifat salbiyah yang mana dalalah keseluruhannya adalah salbi ataupun dipanggil juga di dalam kitab-kitab kalam sebagai babu at-tanzihat, bab-bab tanzihat yang akan dibincangkan dengan lebih detail pada kelas selepas ini, dars selepas ini insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.